Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ni cikgu nak terangkan tentang seni bina komputer. Okey, kita akan belajar tentang pengenalan seni bina komputer. Sebenarnya sebelum ni cikgu dah pernah sharekan satu video YouTube yang cikgu buat penerangan tentang seni bina komputer ni. Tetapi cikgu nak lebih detail lagi, cikgu nak terangkan pada hari ni tentang seni bina komputer. Yang pertama, dalam seni bina komputer terdapat 3 komponen utama, iaitu unit pemprosesan pusat, unit ingatan dan juga unit peranti input dan output. Okey, unit pemprosesan pusat ni adalah yang kita namakan sebagai otak komputer. Kenapa kita sebut sebagai otak komputer? Sebab ianya melaksanakan semua arahan yang dimasukkan oleh pengguna kepada komputer, sama ada dari segi unit arithmetic logik, unit kawalan dan juga daftar. So, setiap satu ni mempunyai fungsinya masing-masing. Yang mana unit arithmetic logik ni dia melaksanakan operasi aritmetik atau operasi logik. Operasi aritmetik ni bermaksud macam kita nak buat pengiraan. Pengiraan matematik, dan juga operasi logik pula adalah untuk membuat keputusan sama ada true atau false. True atau false. Unit kawalan pula, dia ni proses dia untuk mengawal operasi tu. Daripada penghantarannya, daripada nak hantar kepada unit mana, apa yang perlu dihantar dan apa yang perlu dilaksanakan oleh sesuatu unit. Okey, daftar pula adalah peranan dia untuk kenal pasti data tu. Lepas tu dia tentukan sama ada data tu akan disimpan secara kekal atau tidak. Kemudian nak tentukan dia ni dicapai daripada mana, kepada unit arithmetic logik ke unit ingatan utama. Okey, ni contoh pemproses. Kita sebut sebagai yang terkini ni i7. Okey, selain daripada tu ada juga pengeluar pemproses lain yang kita sebut sebagai AMD. Okey, dekat luar sana 2 company ni yang mengeluarkan pemprosesan ni yang paling terkenal lah. Okey, seterusnya cikgu nak terangkan juga tentang unit ingatan. Okey, unit ingatan terbagi kepada 2. Yang pertama adalah RAM. Yang kedua adalah ROM. Okey, RAM ni adalah ingatan simpanan sementara. Di mana kalau berlakunya bekalan elektrik terputus, contoh kita tengah type satu surat kan, tengah type surat tu kita dah type sampai habis, tapi tiba-tiba berlaku bekalan elektrik terputus, kemungkinan data yang disimpan tu tak dapat simpan sementara tu, dia tak akan dapat simpan keseluruhan surat yang kita dah type sampai habis tu. Kemungkinan separuh je. Kenapa ni berlaku? Sebab RAM ni dia bertindak untuk simpan data semasa yang kita sedang type tu untuk beberapa saat sebelumnya. Macam tu. Okay, kalau kadang-kadang in case nasib kita tak baik, data yang kita type atau surat yang kita type daripada awal tu akan hilang terus. Kalau kita tak save dari awal. Sebab tu kalau cikgu suruh kamu buat assignment apa-apa, cikgu akan pesan save as dahulu file tu. Contoh dokumen kan, dekat dokumen Word, kamu baru nak start type fasa 1, fasa 2 tu. Kenapa cikgu suruh save as dulu fasa 1, fasa 2 tu? Sebab bila kamu save as, dia dah tahu nak simpan kat mana, walaupun sementara. Sebab dia dah ada ruang ingatan untuk disimpan. Tapi kalau awak buat, awak type panjang-panjang tapi awak tak save as dulu data tu, dia boleh hilang. Okey, maksud untuk ROM pula. ROM ni adalah ruang ingatan yang kekal untuk selama-lamanya. Maksud selama-lamanya, selagi kamu tak delete,
selagi itulah data dekat dalam ROM ni akan kekal. Kalau kamu delete, itu cerita lain. Sebab ROM ni dia akan kekal selagi kita tak delete. Contoh dekat hard disk kita. Okey, seterusnya adalah peranti input dan output. Okey, peranti input dan output ni sebenarnya yang kita selalu jumpa dalam kehidupan harian. Yang paling kita banyak jumpa seperti mouse, keyboard, printer. Okey, untuk maksud peranti input adalah peranti yang digunakan untuk memasukkan data. Okay, memasukkan data ni contohnya bila kita guna keyboard untuk type data tu dan kemudian dipaparkan atau dipaparkan tu kita sebut sebagai output pada monitor. Okey, yang dekat input juga terdapat beberapa peranti. Contohnya seperti papan kekunci ni keyboard, skrin sentuh ni touchscreen. Touchscreen ni selalunya ada pada dekat laptop yang ada touchscreen lah. Kalau laptop yang tak ada touchscreen, tak adalah. Contoh dekat tablet pun kita sebut sebagai touchscreen. Dekat handphone. Okay, pengimbas pula adalah satu peranti yang digunakan untuk scan dokumen. Selalunya sekarang ni pengimbas dah didatangkan sekali bersama dengan pencetak. Pengimbas tujuannya kita nak scan sesuatu. Okey, perakam suara pula adalah mikrofon. Mikrofon tak sama dengan speaker. Okey, mikrofon adalah satu medium untuk kita nak rakam suara. Kemudian tertikus ni mouse. Okey, peranti output pula tak berapa banyak, yang selalunya digunakan untuk nak paparkan balik atau nak keluarkan sesuatu hasil daripada komputer ke dalam bentuk yang manusia faham lah. Contohnya pencetak. Pencetak tu printer, monitor yang ada dekat laptop, dekat kita punya desktop, dan juga speaker, pembesar suara. Okey. Manakala kitaran mesin pula, kitaran mesin ni adalah satu arahan dan pelaksanaan memproses data yang berlaku di dalam CPU. Okey. Kalau nak faham lebih jelas, maksud kitaran mesin ni adalah apa yang berlaku dalam CPU. Okey, tadi kita belajar sistem komputer terbagi kepada 3 kan? CPU, input output. Yang ketiga adalah unit ingatan. So, ini yang kita nak belajar adalah proses yang berlaku dalam CPU. Okey, proses yang berlaku dalam CPU melibatkan 3 proses, iaitu yang pertama fetch, capai, decode iaitu nyakut, yang ketiga laksana. Apa yang berlaku dekat capai? Capai ni unit kawalan memberi isyarat kepada pemproses untuk sama ada nak capai data tu daripada ingatan utama dan kemudian disimpan sementara, nak tunggu, nak proses jadi yang nak dilaksanakan oleh dekat nyakut. Nyakut pula dalam proses menterjemah dan menentukan sama ada nak lakukan operasi apa, sama ada operasi logik atau aritmetik. Kemudian bila dah tentukan, barulah dilaksanakan proses tu. Okey, tu 3 proses ni terdapat dalam kitaran mesin. Kalau kita tengok kat sini, contohnya pengguna nak type perkataan ayam. Okey. Sebenarnya prosesnya dia akan ulang-ulang daripada perkataan huruf A, Y, A, M. Tapi cikgu nak ringkaskan, cikgu anggaplah komputer ni dia nak menaip satu ayat yang kita panggil sebagai ayam ni ke dalam ruang ingatan. So yang pertama, apabila pengguna tu menaip perkataan A, Y, A, M, dia akan simpan sementara dalam ruang ingatan RAM. Kemudian dia akan pergi dekat daftar.
So, dekat unit kawalan ni lah yang tentukan sama ada proses apa yang nak dilaksanakan oleh otak komputer tadi, sistem komputer, sama ada proses ALU atau proses aritmetik atau proses logik. So, bila dia dah tentukan dia nak laksanakan proses apa, so dekat yang ketiga ni dia akan laksanakan. Lepas dia dah laksanakan, dia akan kembali semula dekat daftar dan dihantar semula ke ruang ingatan. So, dekat sini, ruang ingatan akan ditentukan sama ada dia nak save dekat RAM atau ROM. So, apabila dia nak simpan dekat ROM, dia akan kekal. So, bila dekat RAM, sementara dia akan type ni, lepas tu kalau dia tak nak simpan, dia akan hilang. Okey. So, melalui proses ni tadi akan melibatkan juga unit peranti input dan output, iaitu keyboard, monitor, untuk simpan, kemudian untuk papar, untuk masukkan dan kemudian disimpan. Okey, daripada proses-proses ni, cikgu harap kamu faham apa yang cikgu terangkan.